Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, untuk video saya pada hari ini, setelah saya ditanya oleh kawan-kawan dan juga terdapat beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan di laman Facebook. Okey, kat mana sebenarnya tempat yang sesuai untuk kita pasang skru pada metal deck ni ataupun dikenali sebagai zinc kilang. Okey, video hari ni saya akan kupas kat mana sebenarnya patut kita skru kita pasang skru ni pada bahagian mana yang perlu kita pasang skru. Okey, jadi hari ni video saya pada hari ni akan mengupas, bukan menjawab. Okey, bukan menjawab, hanya mengupas kat mana tempat mana yang perlu kita skru pada zinc ni. Okey, sama ada kat sini, okey, kat sini, okey, dekat lengkuk ni, kemudian dekat permukaan rata, dan ada lagi satu bahagian dia ada macam bonggol sedikit. Okey, jadi hari ni saya akan buat uji kaji lah. Okey, uji kaji ni sebagai perkongsian sahaja mengenai pengalaman saya. Okey, tidak ada kaitan dengan mana-mana orang lain. Okey. Okey, ni hanyalah perkongsian sahaja, tidak semestinya betul 100%. Okey, ini adalah daripada pengalaman saya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok bagaimana ataupun bahagian mana yang paling sesuai untuk di-skru pada bahagian ni. Okey, jom. So, kita akan test dekat sini lah. Okey, saya dah sediakan satu tempat yang senang kita buat kerja lah. Bukan kat atas kan. Kat atas bumbung tu penat nak kita buat kat bawah. Kita tengok sama-sama bagaimana penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan ni. Okey, untuk memudahkan kita tengok, okey, saya dah tanda A, B dan C. Okey, ni bahagian ni, bahagian bonggol dia A, bahagian rata B, dan bahagian bonggol yang kecil ni adalah C. Okey, so okey, jom kita pasang skru. Okey, jadi saya akan pasang lah skrunya. Okey, ni A yang panjang. Okey, ni skru, sebenarnya skru yang dah terpakai sebab tu dia tak tajam sangat. Okey. A, ni saya tukar balik. Okey, A. Okey, untuk B saya alih lah kat sini, saya besarkan sikit ruang dia. Okey, B saya akan pasang kat sini. Okey, ni untuk B. Okey, dan yang terakhir saya akan pasang yang C. C ni kat mana sesuai, kat sini lah. Okey, dah pun siap pemasangannya. Sekarang ni, okey, kita tengok dari bawah. Okey, ni A, yang ni B, yang ni, okey, ni skrunya kat sini. Okey, yang ni, okey, yang ni C.
Okey. Jadi untuk yang A ni dia ada ruang lah kat sini. Okey. Yang B dia rapat. Okey, yang B dia memang rapat. Okey, yang B rapat. Dan yang C memang dia rapat lah sebab permukaan dia rata. Yang B ni dia bonggol sikit dan yang C ni dia yang A ni dia bonggol tinggi. Okey. Okey, untuk tahap ketat dia saya letak 10 je, nombor 10 tok dia. Okey. Okey, ni A 10. A tak boleh sampai 10 lah, dia dah. Okey, dia dah kemek. Okey, yang ni yang C. Okey. 10 sebenarnya terlalu kuat, boleh menyebabkan batten loose lah. Okey, tak apa. Okey, sekarang saya ni pengalaman saya lah. Kalau mungkin pengalaman orang lain berbeza dengan saya. Okey, jadi untuk A ni yang kita pasang skru kat atas ni, bila terlalu ketat dia akan kemek. Okey, dia akan kemek walaupun kita tambah skru kat sini. Okey, walaupun kita tambah skru kat sini, dia tak akan rapat di bahagian bawah. Okey, jap saya auto fokuskan. Dia akan jadi macam ni. Kalau saya skru sebiji lagi kat sini, dia akan jadi macam ni. Nampak tak ni? Sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam grup Facebook lah. Okey, orang akan tanya, betul ke tukan skru kat sini kan? Ni antara pendapat saya lah yang saya fikir. Inilah sebabnya kenapa ada tukang yang skru dekat ni lah, dekat A ataupun dekat B ataupun dekat C supaya dia tak menggelembung kat sini tau. Okey, katakanlah kalau saya skru kan, dia akan macam dia kemek macam ni. Okey, bila dia kemek dia akan turun. Kalau skru kat sini sebiji lagi, dia akan melengkung macam ni. Ini banyaklah berlaku waktu saya skru kan. Okey, walaupun kita jarak dia dekat-dekat, dia akan jadi macam ni. Kalau dari sini dia akan melengkung. Okey, ini A lah. Okey, ni dari segi dia punya kekemasan lah. Okey, yang kedua B. Okey, B B memang dia rapat lah. Okey, dia rapat. Okey. Dan dia tak, kalau saya skru pun lagi. Okey, kita tengok macam ni. Antara B dengan C dan kita tak ada skru kat atas ni. Kat atas ni tak ada skru. Okey, jadi bila kita tengok dari bawah memang cantik lah. Okey, dia tergelap sikit. Okey, semula. Okey, B dengan C. Okey, kita tengok dari bawah. Dia memang rapat. Dia kemas lah. Berbanding dengan A. Ini A jatuh A saya. Okey, A. Kalau kita skru lagi sebiji kat sini. Bila zinc ni, bila dia kemek, okey, kalau terlalu kuat lah, dia akan jadi macam ni. Okey, so kita cuba longgarkan sikit A ni. Okey. Dia akan kalau tak ketat sangat, dia jadi inilah. Dia jadi cantik. Kalau ketat sangat dia akan apa saya pun tak tahu, terangkat sikit lah. Okey, jadi dia kena banyak bilangan skru. Okey, mungkin kat sini satu kan, tapi bila banyak sangat nampak macam tak kemas pula kan. Okey, itu antara masalah dia lah yang saya jumpa. Mungkin orang lain ada jumpa masalah lain. Okey, jadi dari segi kekemasan, kalau tanya saya suka B dengan C ni. Okey, kan, berbanding dengan A. Saya tak suka A sebenarnya sebabnya dia akan kemek.
Kan kalau terlebih terkemek. Okey, kalau kita letak tak kuat, kalau kita skru sederhana sahaja, kadang-kadang kadang-kadang macam tak berapa rapat. Kalau yang ni memang dia getah dia memang rapat betul. Getah memang rapat. Okey. Itulah saya nak kongsikan. Okay, ini setakat pengetahuan saya lah. Okey, kita tengok dari jauh. Macam ni lah keadaan dia. Okey, A dengan B, A dengan B ni beza dia. Macam ni. Okey, ni okey, ni A, ni A, ni B. Ni adalah perbezaan dia. Okey, dia rapat lah. Okey. Ni. Okey, kalau C, C memang betul-betul rapat lah. Sebab apa? Sebab kita skru di permukaan yang lurus. Dia memang rapat lah. Okey. Okey. Timbul pula persoalan yang kedua. Persoalan kedua, yang mana akan menyebabkan bocor? Ni yang paling banyak persoalan. Ada orang jawab yang ni terbaik. Okey, yang ni lama-lama akan bocor. Yang ni ada yang jawab garanti bocor punya selepas beberapa bulan. Orang akan jawab sebulan pertama mungkin dia tak akan bocor lah. Okay, bila lama-lama getah dia dah tak fleksibel apa semua kan, dah mati, dia akan menyebabkan kebocoran. Okey, yang ni biasanya orang kata susah nak bocor. Sebab apa? Dia dekat bonggol ni. Okey, kat bonggol ni air tak lalu lah. Kalau kat sini confirm laluan air. Okey, so untuk menjawab soalan tu kita tengok ujian air pula. Okey, nanti saya letak air hujan lah kat atas ni supaya senang kita buat perbandingan. Okey, untuk test air hujan ni, test bocor air kan. Okey, saya letak kertas kat bawah. Okey, kalau dia basah, dia akan, kalau bocor dia akan kena pada kertas lah. Okey, jadi untuk ketatkan skru tu saya guna nombor 5 je. Okey, letak nombor 5 saja. Okey, ni nombor 5 sahaja. Okey, dah. Ni nombor 5 sahaja. Okey, ni pun sama juga. Okey, kalau nombor 5, yang ni dia jadi macam ni ya. Okey, dia macam ni. Nombor 5. Tak apalah dia nak melengkung ke apa tu dia punya cerita. Okey, so saya dah skru semula. Jadi dia tak loose. Okey, dia tak loose. Semua ni rapat. Okey, sekarang kita akan siram air. Okey, ni kita siram air, kita tengok. Ini A. Secara logiknya, kalau air hujan tu dia akan tembak ke kiri dan ke kanan. Okey, kalau yang B, yang B ni dia tak tolak ke mana-mana, jadi air tu kenalah dekat situ. Okey, kalau B ni dia turun ke kiri dan ke kanan. Okey, so sekarang kita tengok yang C pula. Okey, C macam ni. Air akan air yang turun tu. Okey, sekejap saya zoom sikit yang C ni. Okey, sekarang kita fokus pada C. Okey. Kita fokus pada C. Okey, air ke atas, kita tengok dia punya tu banyak air yang datang kepada dia. Okey, ni C. Okey. Ini C. Kalau dari atas dia tengok tak pelanggaran air tu kalau hujan lebat. Okey, saya letak air ni ke atas. Tengok betapa banyaknya rempuhan air ke atas skru tersebut. Okey. So sekarang kita tengok B. B saya letak tengah-tengah ni. Okey, B ni disebabkan dia ada bonggol kecil.
Okey. Kurang sedikit lah berbanding C. Rempuhan air. Kita tengok. Ni boleh nampak lah. Okey. Dia kurang sedikit. Kurang sedikit lah. Okey. Dan kita pergi kepada A. Okey, A Sekejap. Ini A. Air hujan dia, saya letak air tu tengah-tengah tu kat sini. Okey, jadi air tu dia turun ke kiri dan ke kanan. Okey, saya alihkan A kejap. Okey. Okey, nah. A. Okey, kalau air kat sini pun, kalau hujan kat sini pun dia tak pergi kuat. Saya letak dekat lagi pun air tu still akan turun dulu ke kiri dan ke kanan. Macam ni. Kalau macam ni memang kena lah. Okey. So, macam ni lah perbandingan dia. Kenapa ramai yang berkata, okey, apabila kita letak dekat bonggol, peratusan untuk bocor tu sangat kurang lah. Okey, yang ini adalah bukti dia. Sebab apa? Sebab air tu, air hujan akan turun ke kiri dan ke kanan bonggol. Okey, jadi tak banyak air yang kena kat sini, kat skru ni. Macam ni lah rupa dia. Okey, so saya ulang lagi sekali. Ini A. Ini A ya. Kuranglah rempuhan air ataupun saluran air tu kurang pergi kepada A. Skru A. B. Sederhana. Okey, sebab dia mungkin disebabkan bonggol halus dia tu menyebabkan air ke kiri dan ke kanan. Okey, kalau C. Ni C memang banyaklah air yang melalui kepala skru tersebut. Okey. Ini anda boleh tengok sendirilah. Okey, saya tak kata yang mana paling baik, tapi ini adalah hanyalah eksperimen bervideo. C, B dan A. Okey ya. Ni keadaan selepas hujan lah. Macam mana keadaan dia? Dia basah. Saya harap video saya ni menjawablah persoalan-persoalan. Okey. Dan saya pesan lagi satu, saya pun bukan mahir sangat, tapi saya cuba buat eksperimen untuk menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh kawan-kawan dan juga rakan-rakan di Facebook. Okey, sekarang ni saya akan buka ketiga-tiga skru ni. Kita akan tengok jawapan mana yang akan bocor. Ni C, B, ni A. Okey. Melekat pula. Okey, dan saya akan angkatlah dia perlahan-lahan. Okey, B dah jatuh. Okey, ini C. Jadi inilah keputusannya A, B dan C. A ni dia nampak leaking kat sini, bocor lah. B tak bocor, C dan tak bocor. Okey, berkemungkinan A ni terdapat kesilapan semasa skru ataupun dia tidak cukup ketat. Macam tadi saya buat top 5, yang ni betul-betul ketat, yang ni betul-betul ketat sampai dia bunyi macam tu. Okey, yang ni tak ketat. Sebab apa? Sebab zinc tu dah kemet. Jadi dia tak mencapai tahap keketapan yang sepatutnya lah. Okey, ni mungkin silap saya lah. Saya ulang lagi sekali, mungkin silap saya. Okey, jadi dia bocor ikut sini. Ni A. Yang B langsung tak ada kebocoran, dan sama juga dengan C, dia langsung tak ada kebocoran. Mungkin disebabkan getah ni dia betul-betul ketat dengan besi batten. Okey, jadi C tak bocor, B tak bocor, A je bocor. Mungkin disebabkan saya tak ketat dengan terlalu kuat lah. Okey, saya nak ketatkan dengan kuat tadi, tapi the zinc tu dah melengkung. Jadi
sepenuhnya top 5 lah. Okey, saya harap anda nampak lah, sebab saya rakam macam ni, saya pun anda tak nampak, dan tak apalah, nampak keputusan pun jadilah. Okey, A bocor, B tak bocor, C tak bocor. Okey, ini adalah pengalaman saya sahaja. Saya bagi tahu ini adalah pengalaman saya sahaja. Mungkin pengalaman anda dan juga orang-orang lainnya berbeza dengan saya. Okey. Jadi kalau saya nak pilih yang mana sebenarnya? Okey, nak pilih mana? Nak pilih A, nak pilih B, nak pilih C? Ini satu persoalan yang sangat susah lah untuk dijawab. Nak pilih A, B atau C? Okey, kalau saya lah, saya pilih A. A adalah untuk digunakan untuk penyambungan antara zinc ke zinc yang berikutnya. Itu mesti. Kalau tak, dia akan terangkat. Ataupun mungkin ada kaedah orang lain lah. Mungkin kaedah yang lebih profesional ada. So, B pun saya akan guna. Okay, B saya akan guna juga. Dan C saya, kalau C ni mungkinlah saya gunakan dalam kes-kes terdesak saja, mungkin disebabkan oleh, kita tengok kadang-kadang rumah orang tu ada tiupan angin yang kuat. Dia sebab lokasi yang berbeza-beza, mungkin menyebabkan kita perlukan guna teknik yang berbeza-beza, ataupun tempat-tempat untuk skru ni berbeza-beza. Mungkin kita kena guna A dan juga kena guna B. Sebab apa? Nak mengelakkan zinc ni terangkat daripada tiupan angin. Okey, ada juga kawasan yang tak ada angin, kurang angin, mungkin boleh buat A dan senggan satu A ke sini pula kan. Kat sini mungkin kalau tak ada tiupan angin, mungkinlah A ke A ni mungkin boleh. Mungkin kat sini satu, nampak? Okey, mungkin sini satu, antara zinc sebelah dengan zinc ni satu, tengah satu, dan sini satu pun boleh. Tak kisahlah. Okey, mana-mana pun bergantunglah kepada pengalaman masing-masing, rumah masing-masing, duit masing-masing, nak skru kat mana-mana pun terpulanglah kepada anda. Okey, jadi macam inilah keputusannya. Okey, saya dah dapat. Jadi kepada jika saya akan pilih A dengan B. Okey, saya akan pilih A dengan B. Dan yang A ni adalah kaedah ataupun penyelesaian terbaik perlu dibuat. Okey, A dengan B. Yang C ni kalau boleh saya akan tak gunalah ataupun kurangkan penggunaan untuk bahagian C. Okey, so okeylah. Untuk kesimpulan video saya pada hari ini, okey, video-video yang saya tunjukkan itu adalah eksperimen saya semata-mata. Okey, dan juga mungkin boleh menjadi rujukan kepada anda untuk menjawab persoalan kat mana sebenarnya kita perlu skru pada zinc tersebut, ataupun zinc kilang lah senang sebut kan. Okey, jadi saya harap perkongsian saya ni memberi manfaat kepada penonton-penonton saya dan juga subscriber saya yang sebelum ni. Okey, jadi jika terdapat kesalahan, kelemahan ataupun setidak-pendapat, itu perkara biasa sahaja. Saya minta maaf. Okey, jika ada penambahbaikan ataupun cadangan dan sebagainya, anda boleh komen di ruangan komen. Okey, untuk membantu saya memperbaiki cara kerja saya dan juga orang-orang yang melihat video ini. Okey, so saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan sudi singgah di channel saya. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk membantu saya meneruskan lagi ataupun meningkatkan lagi mutu dan kualiti video-video saya pada masa akan datang. Okey, jumpa lagi pada video yang berikutnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi.